Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid di rumah? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Untuk hari ini kita akan sambung mata pelajaran pendidikan Islam kita. Okey, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelas kita ni diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Pendidikan Islam, muka surat 142-147. Untuk rujukan murid-murid di rumah, boleh tengok buku teks 142-147. Okay. Baik, tajuk kita hari ini, Itqan menambah berkat. Okay, Itqan menambah berkat. Dalam bidang sirah, unit yang kedua. Okay, apa yang dimaksudkan dengan Itqan? Itqan bermaksud tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Okey, dalam bahasa Melayu pernah dengar perkataan tekun tak? Tekun berusaha. Pernah kan? Okay, jadi tekun tu perkataannya sama dengan itqan lah. Itqan bahasa Arab. Okay. Jadi itqan ni maksudnya kita buat sesuatu perkara tu dengan sungguh-sungguh, buat betul-betul, buat habis baik. Okay, itu maksudnya itqan. Okay, jadi apa berkaitan dengan sirah ni? Iaitu macam mana kita nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itqan, bersifat itqan dalam dua bidang ni. Kita pecahkan kepada dua bahagian lah. Yang pertama dalam segi pekerjaan, yang kedua kita tengok dari segi berdakwah, dakwah Nabi Muhammad. Okey, macam mana Nabi itqan dan bersungguh-sungguhnya dalam dua bidang ni. Maksudnya semua pekerjaan Nabi dan juga apa yang Nabi dakwah kepada umatnya. Baik, yang pertama kita tengok itqan Nabi Muhammad dalam segi pekerjaan. Yang pertama, Nabi Muhammad sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okay, Nabi Muhammad ni kalau kita tahu sirahnya, daripada kecil pun Nabi Muhammad dah bekerja, iaitu mengembala kambing. Okay, mengembala kambing dan membantu bapa saudaranya, bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Okay, masa kecil lagi Nabi Muhammad SAW ni dia membantu bapa saudara dia mengembala kambing. Okay, ada satu peristiwa dia pergi ikut bawa saudara dia ke Syam kan, dan di situ ada cerita dia. Okey, yang tu bab yang lain, tapi tak apa, kita tengok seterusnya. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Okey, Nabi Muhammad SAW ni waktu kecil, daripada kecil baginda ni dah dikenali di kawasan sekitarnya sebagai Al-Amin. Orang bagi dia gelaran Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Al-Amin ni maksudnya orang yang beramanah. Okay? Amanah, tak menipu, jujur. Itu Nabi Muhammad. Orang kenal waktu tu. Semua orang tahu kata Nabi Muhammad ni memang sangat-sangat jujur dan tak menipu lah. Okay? Okay, seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang ke Syam untuk diniagakan. Okey, waktu Nabi Muhammad SAW remaja dulu, dia bekerja dengan seorang yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ni orang yang kaya. Dia ada perniagaan yang hebat pada masa tu. Jadi Nabi Muhammad SAW ni diamanahkan untuk bawa barang untuk diniagakan di Syam. Okay, kalau orang yang tak ada amanah, takkanlah kita nak bagi. Contoh saya lah kan, nak bagi 500,000. Okay, tolong awak pergi berniagakan. Kalau kita tak percaya dengan orang tu, kita tak akan bagi dia macam tu. Tapi Khadijah binti Khuwailid percayakan Nabi Muhammad SAW untuk niagakan, dan memang apa yang Nabi Muhammad SAW buat menyebabkan perniagaan Siti Khadijah ni makin berkembang dan majulah pada waktu tu, dan untung yang banyak Nabi Muhammad SAW dapat. Jadi Khadijah ni dia terpegun dengan sifat jujur Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya siapa Khadijah ni? Khadijah
menjadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tengok dari segi itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi dakwah pula macam mana dakwah. Dakwah ni apa? Sebarkan Islam lah. Yang pertama, Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi. Pernah dengarkan Abu Lahab? Dalam Quran pun sebut nama Abu Lahab ni. Tabbat yada Abi Lahabin. Ni Abu Lahab lah. Dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Kita tengok isterinya bernama Ummu Jamil. Okey, nama isteri kepada Abu Lahab ni gelaran dia Ummu Jamil. Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang dilalui baginda. Tengok. Okey, punyalah dengki kan. Nabi Muhammad SAW nak berdakwah kepada orang, dia pula yang taburkan duri. Ada tak manusia seperti ini di zaman sekarang? Ada? Ada. Macam mana? Tabur duri kat jalan? Tak. Tapi dia mulalah fitnah kepada agamawan. Okay, tuduh ustaz-ustaz yang cerita agama, dia tuduh macam-macam. Okay, kata ni sesat lah apa, macam-macam kan. Jadi perangai-perangai itu akan ada sepanjang zaman. Okay, perangai-perangai yang menabur duri ni. Contohlah, ada penceramah kena datang kampung kita ke, ada orang halang tak nak bagi. Sebab apa? Mungkin ada lah sebab-sebab yang tertentu menyebabkan halang orang, tak nak bagi orang sampaikan agama kepada masyarakat. Ada golongan macam ni Sampai akhir zaman akan ada orang-orang yang macam ni. Okey, seterusnya Abu Lahab pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Tengok, Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh berdakwah walaupun dicaci, dihina. Tengok, letakkan duri, dilemparkan sesuatu benda ke Nabi Muhammad SAW sampai berdarah betis. Tapi Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Sehinggalah kita di sini sekarang dapat memeluk agama Islam. Nenek moyang kita dapat Islam, jadi kita pun Islam. Alhamdulillah atas usaha Nabi Muhammad SAW dulu, sehingga kan satu dunia kita ni sampai agama Islam. Mereka sering menghina Nabi di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Tengok Nabi Muhammad SAW ni berdakwah, ajak kepada Islam, ajak kepada menyembah Tuhan, ajak solat, ajak buat benda baik, jangan menipu. Tapi ada juga orang yang hina di khalayak ramai pula tu. Dia dihina Nabi Muhammad SAW. Sebelum ni masyarakat Quraisy ni dia kata Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Bila Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, dia mula dah kata Nabi Muhammad SAW penipu, penyihir, macam-macam Seterusnya, segala usaha menyakitkan dakwah Nabi, segala usaha menyekat semula. Segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad adalah sia-sia. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan. Okey? Walaupun dihina, dicaci, dihalang dengan pelbagai cara, Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan dakwahnya. Walaupun apa cara pun. Pada peringkat awal kalau kita tahu, Nabi Muhammad SAW sampaikan secara diam-diam kan. Lepas tu barulah dihebah-hebahkan. Tapi tetap juga ditentang, sehingga kan Nabi Muhammad SAW diancam bunuh. Orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nabi Muhammad juga sangat itqan dalam berdakwah dan mendidik. Okey, semasa Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah ni, ada pelbagai orang, pelbagai cara kan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dengan sungguh-sungguh, mendidik sahabat sehingga kan sahabat-sahabat jadi orang-orang yang hebat dan menyampaikan kepada generasi-generasi seterusnya. Okay, baik, kita dah selesai tengok apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Jadi apa iktibar pada tindakan Nabi Muhammad SAW tu? Apa yang kita boleh pelajari daripada apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Okay, kita bahagikan kepada dua juga, iaitu dari segi pekerjaan dan juga amalan, iaitu berdakwah Nabi tadilah. Okay, jadi iktibar tindakan Nabi Muhammad dari segi pekerjaan. Yang pertama, sekiranya kita nak bekerja, nak buat sesuatu pekerjaan, kena tekun dan bersungguh-sungguh. Bagaimana Nabi Muhammad SAW buat, kita pun kena tekun dan bersungguh-sungguh untuk buat sesuatu pekerjaan kita. Mempunyai sikap yang bertanggungjawab lah. Kita kena bertanggungjawab di atas apa yang diamanahkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW amanah
ketika diamanahkan berniaga di Syam. Okay. Kita pun kalau diamanahkan suatu perkara kepada kita, kita kena bertanggungjawab dan amanah. Menepati masa dan tidak bertangguh. Okay, Nabi Muhammad SAW bukan orang yang suka bertangguh-tangguh. Okay, Nabi Muhammad SAW orang yang sangat menepati masa. Dan dalam Al-Quran sendiri pun sebutkan demi masa, wal as. Okay, sebab pentingnya masa ni. Seterusnya tidak berputus asa. Walaupun dicaci, dihina, dimaki, diletak duri di atas jalan, okay, dilemparkan benda-benda yang menyakitkan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa. Bermotivasi serta berfikiran positif. Okay? Nabi Muhammad SAW ni motivasinya sangat hebat, okay? Dan selalu positif. Kalau awak pernah dengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, apa yang orang Taif buat kepada Nabi Muhammad SAW? Orang Taif baling batu dan sebagainya kan, sehingga ke Nabi Muhammad SAW cedera. Apa yang pada waktu tu malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW, mohon kepada Nabi Muhammad, kalau baginda nak, malaikat akan terbalikkan bukit tu, Taif tu. Jadi Nabi Muhammad kata apa? Biarkan. Sesungguhnya semoga anak cucu mereka nanti akan dapat hidayah. Dan akhirnya memang Taif selepas itu semuanya dapat hidayah dan memeluk agama Islam. Itulah sifat positif Nabi. Kalau kita mungkin orang dah baling batu kat kita semua, malaikat datang macam tu, hancurkanlah, bunuh je dia orang semua ni, orang hajar betul. Kalau kita lah kan. Tapi Nabi Muhammad SAW tak macam tu. Okay, tengok dari segi amalan, Nabi Muhammad SAW kongsi kepada kita ni, tunjukkan kepada kita contoh, kena ikhlas berdakwah ataupun ikhlas beribadah. Setiap kali kita nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu maknanya kita buat ibadah itu semata-mata kerana Allah, tak ada sebab lain. Tak ada sebab kita nak tunjuk kat orang, tak ada sebab kita nak dapat duit. Contoh mak kata, kau semayang dapat RM2, dia pun semayang lah. Sebab apa? Mak nak RM2, jadi tak ikhlas lah. Ataupun puasa kan, kalau puasa penuh cukup 30 hari, mak belikan PS5, awak pun puasa lah 30 hari cukup. Okay? Jadi tak ikhlas lah, sebab awak nakkan habuan yang lain, bukan semata-mata kerana Allah. Yang kedua, jauhi perkara membatalkan ibadah. Apa yang membatalkan ibadah ni? Macam kita pernah belajar sebelum ni kan, syirik. Syirik boleh batalkan ibadah. Syirik ada dua jenis, ada yang jali, ada yang khafi, ada yang jelas, ada yang tersembunyi. Okay? Selalu yang jelas tak kita senang nampak, yang tersembunyi ni. Okay? Ibadah kalau kita buat kerana manusia, tak ikhlas, sia-sialah. Kemudian banyakkan berzikir. Kena memperbanyakkan zikir untuk kita sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW walaupun dijamin syurga, tapi tetap sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga pandangan mata. Okay? Kena jaga pandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tak elok. Seterusnya, hindari perkara sia-sia. Okay, Nabi Muhammad SAW ni, dia ada satu hadis cerita tentang masa lah. Okay, dua nikmat yang sering dirugikan oleh umat dia, untuk umat manusia ni, as-sihhatu wal faragh. Okay, iaitu masa sihat dan juga masa lapang. Masa lapang ni manusia suka rugi-rugikan, sia-siakan. Jadi kita kena hindarilah daripada buat benda yang sia-sia, buat benda yang berfaedah. Tanam pokok durian ke kan, durian tengah mahal ni, pakat-pakatlah tanam belakang rumah. Biarlah sebab kata lambat ke apa ke, tak apa, kita tanam sekurang-kurangnya lagi 10 tahun kita dapat makan kan. Pakat-pakat tanam. So satu orang satu pokok tanam sekarang. Okey, rumusan. Okey, daripada apa yang kita pelajari hari ini, kita mestilah mengamalkan itqan dalam melakukan amalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu melakukan amalan dengan cara yang terbaik, istiqamah dan menepati rukun serta syarat-syaratnya. Okey, kalau dalam pekerjaan kita buat dengan betul lah, okey, dengan tertib yang betul, dengan cara yang betul. Kalau dalam ibadah pula, contoh solat lah kan, kita kena itqan juga dalam solat. Maksudnya itqan macam mana? Solat kena betul-betul.
Allahu Akbar baca dengan betul, sujud rokok dengan betul, dengan sempurna, bacaan kena betul. Okey, yang kita macam cicak Allahu Akbar top siap Assalamualaikum. Itu macam cicak cepat, laju. Okey, tapi dalam hati kita tak ada rasa bersungguh-sungguh nak buat tu sebab rasa terpaksa dan sebagainya. Dia kena didik diri. Okey, mungkin awal-awal awak rasa macam Allah malasnya dan nak ambil waktu dan sebagainya, kan akan rasa benda-benda tu sebab syaitan akan ganggu kita. Tapi kena paksa dirilah, lama-kelamaan insya-Allah kita akan okey. Okey, apa latihannya? Latihan ada quizzes untuk awak join. Okey, type dekat Google Chrome quizzes.com/join dan masukkan kod tu. Okey, link pun saya akan bagi dekat komen lah, saya akan bagi link quiz ni. Okey, kepada mereka yang datang ke video ni terus tengok kat bahagian ni, contohnya kan dia cari-cari tengok, wah ni latihan, tengok latihan je. Okey, awak boleh buat latihan tu, tapi sekiranya awak dapat markah lebih ataupun kurang daripada 80%, awak sila ulang tugasan tu. Okey, kalau awak dapat markah kurang daripada 80, nanti awak buat kan quiz ni dapat 80 ke bawah, 79, 78, buat semula. Okey, ulang balik. Okey, dah rugilah kepada siapa yang tak dengar tu. Okey, kita nak belajar, kena usahalah, kena bersungguh-sungguh juga, kena itqan juga dalam belajar. Okey, bukan susah pun, dengar je, dengar dan faham apa yang disampaikan dan buat tugasan yang diberikan. Okey, semoga kita dapat manfaat, insya-Allah. Okey, latihan yang ni, kemudian sila komenlah kat bawah. Komen kalau faham apa tugasan, komen. Sekiranya ada masalah ke, boleh komen juga di bawah. Okay, dan juga jangan lupa isi Google Form kehadiran. Isi kehadiran di Google Form. Okay, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.